Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang warga Dewan sekalian ke Forum Madani. Perbincangan kita pada hari ini bertajuk Isu Ketidakseimbangan Sosioekonomi Antara Etnik di Malaysia. Dalam sesi ini, kita akan bertanyakan 4 orang pakar tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa membuang masa, soalan saya kepada panel pertama, pada pendapat Salari, apakah faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara etnik di Malaysia? Silakan. Sebenarnya isu ini telah menjadi satu perkara yang hangat dibincangkan semenjak zaman penjajahan British lagi, di mana golongan bumi putra lebih bergiat dalam kawasan di luar bandar, iaitu dalam sektor pertanian, manakala golongan bukan bumi putra pula lebih aktif dalam perindustrian di kawasan bandar, contohnya kaum Cina dalam perdagangan. Kerana terdapat perbezaan antara status pekerjaan dan menjana pendapatan yang berbeza antara kaum ini, inilah wujudnya jurang sosioekonomi antara kaum-kaum di Malaysia. Jadi selepas zaman kemerdekaan juga, isu ini masih berlanjutan yang menyebabkan kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru pada tahun 1971 sehinggalah 1990 dengan tujuan untuk membasmi kemiskinan dan juga mengurangkan jurang ekonomi antara kaum-kaum di Malaysia tanpa mengira soal status mereka. Dan mereka telah memberi bantuan dari segi ekonomi kepada mereka yang memerlukan. Dan usaha ini kemudiannya disusuli oleh Dasar Pembangunan Nasional pada tahun 1991. Terima kasih panel pertama atas ujahan yang cukup bernas itu tadi. Seterusnya, kita beralih kepada pandangan panel kita yang kedua. Silakan. Alright, terima kasih. Bagi rancangan Malaysia yang ke-12 ataupun dikenali sebagai RM ke-12, ia merupakan usaha bagi menangani ketidakseimbangan sosioekonomi bagi mengalahkan pertumbuhannya seksama antara wilayah ekonomi. Akan tetapi, ia tertumpu kepada pembangunan yang lebih inklusif bertujuan untuk merapatkan jurang pembangunan antara kawasan luar bandar dan dalam bandar. Kerajaan juga memperkenalkan pemacu perubahan 7, iaitu bagi menggandakan pertumbuhan negeri kurang membangun di kawasan Sabah dan Sarawak. Tindakan ini dilaksanakan dengan 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan antara persekutuan di negeri-negeri yang memerlukan, antaranya ialah Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Beberapa strategi utama perlulah dilaksanakan, antaranya menarik pelabur yang berkualiti, menambah ekosistem perniagaan dan mempercepatkan tindakan infrastruktur. Sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, ayo kita teruskan kepada panel kita yang ketiga. Silakan, Sri. Okey, jadi Malaysia juga memperkenalkan dasar gaji progresif yang merupakan satu anjakan dalam KSP RM ke-12 ke arah meningkatkan gaji dan mencapai pengagihan pendapatan yang lebih seimbang. Ciri-ciri DGP ini ialah bersifat sukarela, berteraskan insentif dan terkait dengan produktiviti. DGP ini juga diperkenalkan supaya kepincangan yang sedia wujud dalam pasaran buruh diperbaiki segera bagi memastikan pekerja mendapat gaji yang bermaruah seiring dengan peningkatan produktiviti. Dasar ini juga memberikan faedah kepada ekonomi negara dengan menstabilkan dan membangunkan ekonomi negara apabila produktif pekerja dapat ditingkatkan melalui perancangan latihan sepanjang hayat. Akhir sekali, Ketua Ekonomi Buruh iaitu Prof. Mahdia Muhammad Yusof Saari juga menjelaskan bahawa pelaksanaan modal DGP ini mampu memberi situasi menang-menang antara majikan dan pekerja di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Sari atas pandangan Sari sebentar tadi. Kini kita beransur kepada panel kita yang keempat untuk memberikan pandangannya. Silakan. Terima kasih. Pada pandangan saya, akhir sekali sebuah kerangka dasar baharu untuk negara iaitu membangun Malaysia Madani telah diperkenalkan pada tahun 2023 oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Konsep Madani menggambarkan kepercayaan yang diterima antara kerajaan dan rakyatnya. Membangun Malaysia Madani terdiri daripada 6 tongkat dasar iaitu M. Kemampanan, A. Kesejahteraan, D. Daya cipta, A. Hormat, N. Keyakinan dan I. Ihsan. Agenda dasar kerangka Madani ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah dan memenuhi keperluan negara, tetapi turut menyentuh pencorakan masa hadapan serta memenuhi potensi rakyat serta negara. Katanya, Madani disasarkan untuk dijadikan dasar bagi setiap teras yang akan diteroka bagi memperkukuh 8 keperluan iaitu ekonomi dan kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Itu sahaja. Terima kasih Sari atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kesemua 4 panel atas ujahan-ujahan mereka sebentar tadi. Semoga kita bertemu lagi dalam forum yang akan datang. Sekian, terima kasih.